menerangkan bahawa pendidikan di Malaysia merupakan satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Isi kandungan pertama dalam tajuk ini ialah kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan terhadap perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Dalam konteks ini, falsafah pendidikan mempunyai banyak kepentingan dari pelbagai aspek, iaitu dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Seperti apa yang anda lihat di dalam slide ini, telah saya huraikan setiap kepentingan yang wujud dari unsur-unsur aspek tersebut. Dari aspek intelek ialah keupayaan mental yang berkaitan dengan akal dan daya fikir seseorang pelajar. Contohnya, mempunyai kemahiran asas 4M, iaitu menulis, membaca, mengira dan menakluk. Murid yang mempunyai asas 4M ini dapat meningkatkan dan menyebarkan ilmu serta memanfaatkan ilmu yang murid perolehi di dalam sistem pendidikan sekolah. Hal ini akan dapat membentuk murid yang berfikiran kreatif, inovatif dan kritis. Seterusnya, kepentingan dari aspek rohani di mana membawa maksud perkaitan individu dengan jiwa yang melibatkan hubungan dengan Tuhan. Unsur rohani dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini amatlah penting terhadap perkembangan sistem pendidikan di Malaysia kerana ia dapat melahirkan individu yang menyedari dan menginsafi Tuhan yang mencipta, mampu memupuk dan membina disiplin dan membentuk akhlak mulia. Unsur emosi seseorang individu dapat mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku dan bertindak. Oleh itu, falsafah pendidikan kebangsaan amat menekankan unsur emosi ini dalam sistem pendidikan di Malaysia kerana perkembangan emosi yang dibina akan mewujudkan seseorang murid yang memiliki perasaan kasih sayang dan sifat kekitaan di dalam perpaduan kaum, justru dapat melahirkan pelajar yang mempunyai tingkah laku yang terkawal. Di samping itu, kepentingan dari unsur jasmani turut menjadi kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Jasmani murid yang diterapkan dalam sistem pendidikan di Malaysia akan membentuk pelajar yang sihat, di mana pelajar suka akan beriadah dan menjaga kesihatan badan. Pelajar turut meningkatkan daya pengeluaran tenaga fizikal untuk lebih berdikari. Kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan dalam sistem pendidikan Malaysia membentuk kepentingan dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kepentingan ini akan memberi kesan yang baik dalam diri seseorang pelajar, di mana dapat melahirkan individu yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Contohnya, Malaysia dapat melahirkan generasi yang gemar membaca, berfikiran luas dan memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Kesan seterusnya ialah dapat melahirkan rakyat yang bertanggungjawab di mana rakyat sentiasa mematuhi peraturan dan undang-undang negara, menyedari tugas dan amanah, wujud perasaan tanggungjawab dalam membina perpaduan kaum dan berusaha memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Soalan seterusnya yang berbunyi, menterjemah bentuk dan proses pendidikan merealisasikan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Saya, Hakimah Adila binti Mak Bisman, ingin menerangkan tentang bentuk pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula sejak dalam kandungan sehingga ke akhir hayat. Pendidikan yang berlaku merupakan proses pemerolehan, pembinaan dan pemindahan secara berterusan yang melibatkan pengetahuan, kemahiran, nilai, budaya dan kepercayaan. Pendidikan berterusan ini melibatkan 3 bentuk atau peringkat, iaitu peringkat awal, peringkat sekolah dan peringkat selepas sekolah. Ketiga-tiga peringkat ini mempunyai bentuk pendidikan yang berbeza. Bentuk pendidikan pada peringkat awal ialah
bentuk pendidikan informal di mana semasa kanak-kanak membesar sehingga tadika. Untuk peringkat sekolah pula ialah bentuk pendidikan formal. Peringkat sekolah mempunyai 4 peringkat persekolahan iaitu prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Bentuk pendidikan non formal pula kebiasaannya semasa peringkat selepas sekolah. Bentuk pendidikan non formal ini ialah pendidikan tambahan semasa di luar pendidikan formal. Pada pendidikan informal ini, kanak-kanak diberikan penekanan aspek-aspek kehidupan seperti cara bertutur, bimbingan agama, budi pekerti, penjagaan kesihatan dan perhubungan fizikal. Pendidikan informal ini memfokuskan kepada pembinaan kemahiran untuk kehidupan dan digunakan untuk jangka masa yang berterusan. Pada peringkat awal ini, kanak-kanak mendapat pendidikan informal melalui keluarga dan masyarakat. Pendidikan informal ini tidak mempunyai jangka masa atau jadual yang tetap. Seterusnya, pendidikan formal. Pendidikan formal ini memfokuskan dengan perkembangan ilmu dan kemahiran dan digunakan untuk jangka masa yang lama. Murid-murid mendapat pendidikan formal ini daripada guru terlatih di sekolah atau institusi pengajian. Pendidikan formal ialah pendidikan dalam bentuk kurikulum terancang atau program pengajian dan mata pelajaran yang disusun dan diajar kepada pelajar di institusi pendidikan seperti sekolah, kolej, politeknik dan universiti. Biasanya, pendidikan formal ini yang dirancang ada peperiksaannya dan membawa kepada penganugerahan sesuatu sijil, diploma atau ijazah. Dan akhir sekali, pendidikan non-formal ini untuk mengembangkan kemahiran dan hanya untuk jangka masa yang pendek. Pendidikan non-formal ini kebiasaannya diperolehi daripada ahli masyarakat yang pakar dan segelintirnya mempunyai pengiktirafan seperti sijil penyertaan. Pendidikan non-formal ialah pendidikan tambahan yang diajar di luar pendidikan formal seperti kegiatan co-kurikulum di sekolah, khusus latihan di jabatan kerajaan atau syarikat swasta untuk menambah kecekapan pekerja, kursus-kursus pendek untuk menambah pengetahuan tentang sesuatu. Seterusnya, saya akan menerangkan proses pelaksanaan pendidikan. Proses pelaksanaan adalah untuk merealisasikan hasrat pendidikan kebangsaan yang memerlukan usaha daripada Kementerian Pendidikan dan pihak guru. Terdapat beberapa pelaksanaan pendidikan menurut falsafah pendidikan kebangsaan. Antaranya adalah pendidikan berterusan, iaitu usaha berterusan oleh pelbagai pihak dalam mempelajari pendidikan bagi mendapatkan kerjaya, penyesuaian hidup, perkembangan sosial, pembentukan jati diri, perkembangan bakat dan potensi, pemupukan nasionalisme, perolehan ilmu pengetahuan. Selain itu, pendidikan adalah ke arah mengembangkan lagi potensi murid. Potensi merupakan bakat, kebolehan dan keupayaan yang ada pada seseorang individu. Potensi ini dilihat dari 4 aspek kecerdasan iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi. Setiap individu mempunyai kebolehan masing-masing, namun tidak semua kebolehan dapat dilihat dengan jelas. Sehubungan dengan itu, pendidikan adalah berperanan mengembangkan lagi potensi setiap murid sehingga mereka mampu mencapai kejayaan.
Seterusnya adalah mendidik secara menyeluruh dan bersepadu. 4 aspek kecerdasan iaitu intelek, rohani, jasmani dan emosi adalah bagi membolehkan kita menguasai ilmu, kemahiran dan nilai budaya. Perkembangan potensi ini berdasarkan prinsip ketuhanan iaitu penguasaan ilmu, kemahiran, nilai budaya dan kepercayaan tidak bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Pelaksanaan lain adalah dengan membangunkan komponen intelek, rohani, jasmani dan emosi. 4 aspek ini mempunyai maksud mereka tersendiri dan sangat diperlukan oleh manusia dalam memenuhi keperluan kehidupannya. 4 aspek ini juga telah diterangkan dalam kepentingan falsafah pendidikan kebangsaan. Selanjutnya, membangunkan pelajar secara seimbang dan harmonis. Keseimbangan adalah penting di mana semua pelajar diberi perhatian yang sama. Untuk menjadi pelajar yang seimbang, mereka perlu bersedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi, bertingkah laku baik, tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu. Falsafah pendidikan kebangsaan juga telah menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari 4 aspek tersebut supaya manusia dapat menjalani kehidupan yang harmonis. Pelaksanaan yang terakhir ialah berpaksikan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seperti yang kita semua tahu, kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama rukun negara. Kepercayaan beragama serta mematuhi dan mengamalkan segala perintah agama adalah penting dalam mengawal diri individu. Dalam falsafah pendidikan kebangsaan, antara kepercayaan dan kepatuhan adalah dengan mengakui wujudnya pencipta, mengikuti dan mengamalkan ajaran agama serta melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan atau keburukan. Setiap individu perlu yakin bahawa pencipta ini wujud dan pencipta inilah yang mencipta segala manusia serta alam. Manusia telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga dan mentadbir alam. Sekiranya diabaikan, malapetaka boleh berlaku sehingga mengganggu kesejahteraan dan kemakmuran kehidupan. Dalam menjayakan keberhasilan pendidikan, falsafah pendidikan kebangsaan mempunyai matlamat yang dihasratkan oleh FPK itu sendiri. Yang pertama dari segi intrinsik. Intrinsik bermaksud FPK ingin membentuk keupayaan individu yang serba boleh dalam apa jua bidang yang diceburi. Manakala dari segi ekstrinsik pula, FPK ingin menjadikan seseorang individu boleh memberikan sumbangan kepada orang luar, terutamanya kepada agama, bangsa dan negara. Baiklah, kita kenal dengan kriteria matlamat intrinsik seperti yang dihasratkan oleh FPK. Yang pertama, berilmu pengetahuan. FPK ingin melahirkan individu yang gemar membaca serta memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang lain. Yang kedua, berketerampilan. Pendidikan yang berkualiti boleh menjadikan individu berkebolehan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang. Yang ketiga, berakhlak mulia. Individu yang berpendidikan dapat menyedari kesan daripada perbuatan baik dan buruk. Dengan itu, mereka dapat menghayati nilai kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan dalam hidupnya. Yang keempat, pegangan agama yang kuat. Individu yang berpendidikan dapat mengikuti dan mengamalkan ajaran agama. Oleh hal yang demikian, mereka dapat menyedari bahawa manusia bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perbuatan yang dilakukan. Seterusnya, kriteria bertanggungjawab. FPK ingin melahirkan individu yang menyedari tugas dan tanggungjawabnya adalah amanah. Dengan itu, individu dapat menyedari tugas dan tanggungjawab yang mesti dilaksanakan perlulah sempurna dari pelbagai sudut tugas tersebut. Dan akhir sekali, sejahtera diri. Individu yang berpendidikan sentiasa mewujudkan perhubungan yang baik. Mereka dapat berfikir dengan waras, mempunyai jiwa yang tenang
serta badan yang sihat untuk sentiasa mengharungi pelbagai cabaran dalam hidupnya. Kita beralih pula kepada matlamat ekstrinsik, iaitu sumbangan setiap warga negara. Individu berpendidikan mestilah memberi sumbangan kepada keluarga. Individu yang terdidik dengan sifat dan perwatakan yang unggul sudah pasti berkemampuan untuk membina keluarga yang gembira, bahagia, harmoni dan makmur. Keluarga yang dilahirkan ini semestinya sihat dari segi mental, fizikal, emosional dan sosial. Seterusnya, individu yang berpendidikan memberi sumbangan terhadap masyarakat. Pendidikan sebagai suatu proses pemasyarakatan dan pembudayaan dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan makmur serta saling menghormati antara satu sama lain. Dan akhir sekali, individu berpendidikan mestilah memberi sumbangan terhadap negara. Perpaduan yang wujud adalah penting bagi sebuah masyarakat majmuk seperti di Malaysia. Dengan adanya perpaduan dalam kalangan rakyat, kita dapat hidup dalam keadaan aman damai, tenteram dan harmoni tanpa sebarang persengketaan. Guru memainkan peranan penting dalam merealisasikan strategi Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dan misi membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia serta menjadi pusat kecemerlangan pendidikan serantau. Peranan guru ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan terdiri daripada 5 komponen utama, iaitu komponen ketuhanan, komponen profesional, komponen pengajaran, komponen perundingan, dan komponen penyelidikan. Tambahan pula, peranan guru memberi impak ke arah mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Impak peranan guru dari komponen ketuhanan ialah dengan sikap tanggungjawab yang dimiliki oleh guru. Mereka boleh melaksanakan amanah yang diberi dengan sebaiknya. Hal ini kerana guru boleh menjadikan kerjaya sebagai guru ini adalah satu ibadah yang memberikan mereka sumber rezeki dalam kehidupan. Tambahan pula, dengan kerjaya yang mereka miliki ini dapat menjadikan mereka lebih taat kepada Tuhan dengan menjalankan amanah yang diberikan kepada mereka. Dengan ini, guru-guru akan melipat gandakan usaha lagi dalam memberikan didikan yang terbaik dan sempurna kepada anak-anak didik mereka seperti yang diamanahkan kepada mereka. Perkara ini boleh menjadikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dapat dicapai. Seterusnya, impak peranan guru dari segi komponen profesional. Secara ringkasnya, profesional diterangkan sebagai seseorang individu atau golongan yang melakukan pekerjaan atau bidang dengan menggunakan kepakaran, kecakapan atau kemahiran yang diperlukan dalam bidang yang diceburi. Dalam konteks guru profesional pula, guru yang tahu apa yang mesti dilakukan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang guru dengan mementingkan kejayaan murid-muridnya. Impak daripada komponen ini, guru-guru akan lebih berpengetahuan dalam menjalani tugas-tugas sukar dalam profesi sebagai seorang guru. Tambahan pula, guru akan lebih mahir dan dapat menyelesaikan pelbagai jenis masalah dengan tenang. Perkara ini menjadikan guru-guru lebih berkepimpinan dan dapat merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Selain itu, impak peranan guru dari sudut komponen pengajaran secara umumnya memberi peranan yang penting dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini kerana komponen pengajaran ini merupakan kaedah penyampaian ilmu yang dilakukan oleh guru-guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid. Pengajaran ini melibatkan pelbagai kemahiran, pengetahuan, bahasa dan nilai yang saling bergabung untuk menyampaikan ilmu bagi melahirkan pelajar yang cemerlang. Kaedah pengajaran yang selaras mengikut panduan yang telah ditetapkan mengikut standard falsafah pendidikan kebangsaan menyebabkan guru-guru dapat melahirkan pelajar yang cemerlang memenuhi keperluan modal insan negara. Bukan itu sahaja, guru juga berperanan sebagai perunding. Guru adalah pemimpin, pembimbing dan pendorong untuk memastikan tiada murid yang tertinggal di belakang. Dengan adanya komponen sebagai perunding, segala masalah yang timbul dalam kalangan pelajar di sekolah dapat diselesaikan atau diatasi bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebagai contohnya, dengan adanya budi bicara dan perundingan guru dengan ibu bapa atau
Pihak atasan sekolah berkemungkinan seseorang pelajar yang didapati melakukan masalah disiplin di sekolah dapat diselesaikan dengan sebaiknya dan proses pendidikan yang sewajarnya dapat diberikan. Akhir sekali, peranan guru dalam komponen penyelidikan perlu dititik beratkan bagi merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Hal ini kerana guru-guru perlu seiring dengan kemajuan dunia. Perkara ini menyebabkan guru perlu melakukan penyelidikan bagi memperbaiki dan meningkatkan tahap profesional mereka agar lebih mudah untuk melaksanakan tugas di bilik darjah. Oleh itu, kajian tindakan boleh dilakukan untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dalam pengajaran dan pembelajaran. Impaknya, guru dapat menjadi role model dan contoh yang baik dalam perkembangan pemikiran pelajar untuk menjadi lebih produktif seiring dengan era yang semakin maju ini. Rumusannya, falsafah pendidikan kebangsaan merupakan pernyataan yang mengandungi perkara yang mesti menjadi panduan dan rujukan untuk merancang, melaksana dan mencapai matlamat pendidikan di Malaysia. Jadi, usaha daripada semua golongan pendidik perlu fokus ke arah merealisasikan hasrat negara ini. Sebagai pendidik di sekolah dan di institusi pengajian, mereka perlu berusaha untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang ada seperti aktiviti pembelajaran yang berkesan kepada pelajar agar banyak manfaat yang dapat diperoleh dan dapat melahirkan pelajar serta masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berketerampilan dan dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara.